Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Cikgu. So, untuk kali ini, apa yang Cikgu nak kongsikan adalah bagaimana kita nak ubah suai antara muka sistem kita. So, sebelum kamu masuk kepada bahagian ini, pastikan sistem yang telah kamu buat tu tidak ada sebarang error. Okey. So, kenapa? Sebab ini ianya akan menambahkan proses ini kita akan tambahkan beberapa kod. Okey, beberapa line baris kod ni yang agak kompleks. Jadi jika sistem kamu masih error, nanti proses untuk fix error kamu akan bertambah susah. Sebab apa? Sebab baris kod kamu semakin bertambah. Okey. So sebelum kita start buat kita punya ubah suai, pastikan dulu kita backup dulu sistem kita. Macam mana kita nak backup? Cara mudahnya kita klik kanan, send to compress. Bermaksud kita ada backup kita punya sistem kat sini. Jika berlakunya sebarang kegagalan ataupun apabila kamu ubah suai sistem kamu akan ada error, wujudnya error. So kamu ada file backup dekat sini. Jadi kamu boleh replace file yang ada dekat sini ke dalam folder ini semula. Okey, sebelum pada tu cikgu nak maklumkan bahawa cikgu dah sediakan beberapa keping gambar dalam tutorial ini. So kamu boleh dapatkan gambar-gambar ni lah nanti di internet. So cikgu ada satu keping gambar background. Kemudian cikgu ada 3 keping gambar yang sama saiz dia. So macam mana nak dapatkan gambar yang sama saiz, kamu boleh rujuk pada video cikgu macam mana kita nak menggunakan preset yang light shot yang ada dekat channel cikgu tu lah. Okey. So tanpa berlengah masa, kita nak cepat. Sekarang ni kita nak tukarkan interface kita yang asas ini kepada interface kita yang seperti ini. Okey, cikgu tak akan ajar kamu tunjukkan cara macam mana nak cantikkan betul-betul cantik lah. Cikgu akan gunakan kombinasi color yang agak aneh, agak jelek, agak buruk lah. Supaya kamu tak tiru cikgu 100%. Sebab sebelum ni ada pelajar yang tiru cikgu 100%, bermaksud di situ cikgu gagal lah mencungkil kamu punya kreativiti. Jadi kalau cikgu untuk kali ni cikgu akan gunakan color-color yang agak buruk supaya tak ada orang yang akan tiru. Okey. So first thing first, kita terus pergi kepada kita punya tutorial pada hari ini. Kita nak cantikkan, kita nak hiaskan kita punya sistem kita. So cara mudah, cikgu akan menggunakan framework. Okey, kita akan gunakan framework W3.css. Okey, kita akan gunakan framework W3.css. Ini adalah framework asas. Okey, framework asas. Kamu boleh guna sama ada kamu nak guna Bootstrap ke apa-apa framework yang lain. Okey. So tak ada masalah, tapi ini adalah framework asas yang mana ianya lebih mudah digunakan dan ianya boleh menjimatkan masa dan hasilnya lebih cantik. Okey. So tanpa berlengah masa, kita terus kepada kita punya tutorial. Langkah pertama yang kita nak kena buat adalah kita cipta satu fail baru yang namanya template. Okey, template.php. Okey, so lepas kita dah cipta file template.php. Okey, so kita mulakan dengan menaip struktur asas HTML. Apakah struktur asas HTML? So selalunya kita akan mulakan dengan kita akan mulakan dengan doctype HTML. So apa maksud doctype HTML ni? Doctype HTML ni dia nak maklumkan kepada browser apabila kita buka file template nanti, cikgu dah typo tadi ni. Okey, apabila kita buka file template ni, file ini dia akan maklumkan kepada compiler yang mana kita menggunakan HTML versi 5. Okey, kita menggunakan HTML versi 5. So itu kegunaan doctype. So kita ciptalah, kita teruskan kepada struktur asas HTML. Okey, so mulakan dengan HTML, kemudian kita ada head. Dalam head tu kita akan ada title. Okey, so title, apa fungsi title? Title ni kita nak letak tajuk pada kita punya tab browser kita. Contoh kalau kita letak kat sini saja test. So kita letak kat sini saja test, dan bila kita refresh dekat sini, nampak dia akan keluar perkataan kat sini saja test. Okey. So itu fungsinya lah, fungsi title lah. So kita letak yang proper sikit lah. Okey. Portal
pembelajaran online. Contohnya lah, cikgu guna pun perkataan yang tak proper. So, kamu guna perkataan lain lah. Okey. So, portal apa yang kita tulis dekat title akan keluar dekat sini. Okey, seterusnya. So, dalam title ni nanti kita akan panggil beberapa library. Itu cikgu akan skip dulu. So, nanti cikgu akan explain lagi. So, kita pergi kepada kita punya struktur asal HTML dulu. So, di bawah head kita akan ada body. Di bawah head kita akan ada body. So, dalam body inilah yang kita akan type segala coding kita punya interface kita. So, segala coding interface akan berada di dalam body ni. Okey, so kita marking dulu kita punya interface kita. Kita marking dulu dia punya kawasan dia. Ini adalah simbol comment bagi HTML. Ini adalah simbol comment bagi HTML. Okey, so ini adalah kawasan header. Kemudian kita ada lagi kawasan menu. Kemudian kita ada lagi kawasan isi kandungan. Okey. Kemudian kita akan ada lagi last sekali kita akan ada kawasan footer. Okey. So, kita dah ada siap dah kita punya kawasan. Okey. So, dah settle dekat sini. Apa langkah seterusnya yang kita nak kena buat adalah kita nak panggil library. Okey, kita menggunakan w3.css. So, kita nak panggil library dia. So, bila nak panggil library dia, kita kena call dia punya library lah. So, nampak ni. Dia kata apa? Dia bagi link dekat kita ni untuk panggil library yang ada di dalam server W3 lah. So, kita buka try yourself ni. So, kita akan copy dua baris yang ini. Meta ni sehingga link ni. Okey, meta dan link ni kita akan copy. Dan kita akan paste di bawah title. Kita akan paste di bawah title. So, kita dah ada sekarang ni page kita dah ada hubungan. Okey, dia akan boleh call library yang ada di dalam server W3. Okey, so kita dah takkan ada apa-apa lagi sebab kita belum buat apa-apa lagi dekat sini. So, just call library saja dulu. So, ini kalau kita panggil macam ini bermaksud kita perlukan internet untuk membuat pengubahsuaian pada kita punya antarmuka. So, macam mana kalau masalah pelajar yang tidak ada internet? So, kalau tak ada internet, apa yang kita perlu buat adalah kita copy dulu library. Kita gunakan internal library. So, macam mana nak copy internal library? Okey, dekat sini, bawah sekali ni dia ada download. So, pergi kepada download. Okey. Dan kita copy dia punya ni. Dia nampak dia bagi link kat kita ni, W3 ni. Okey, kita akan dapat benda yang ini. So, apa yang kita nak buat dengan benda ni, kita copy semua ni. Kita copy, okey. Kita copy. Dan kita buka kita punya sistem ni, kita buat file baru namanya w3.css. Okey, dan kita paste di situ. Kita paste di sini. Okey, so dia ada satu kod yang panjang lah. Okey, kod yang panjang ni tak payah kita faham tak apa yang ini. Okey, so kita sekarang ni macam mana pula kita nak gunakan internal library ni? Ini untuk time ada internet. Kalau time tak ada internet, kita paksa call internal library. So, internal library ni macam mana kita nak panggil dia? Okey, dia ada bagi contoh dekat sini, nampak kat sini. Okey, so kalau nak guna internal library boleh panggil cara macam ini. Okey, kita copy dan kita paste di bawah link tadi ni. So, kita ada dua link Link pertama, link yang kedua. So, ini untuk panggil library kalau ada internet. So, in case tak ada internet, dia akan call library yang ini, W3 ni. So, dia akan call library yang ada di sini. Okey. So, seterusnya apa yang kita nak kena buat? Kita nak panggil satu lagi library yang penting, iaitu library icon. Okey, sebab dalam tutorial cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak menggunakan icon. So, kita akan panggil library icon. So, ini adalah icon-icon yang boleh kita panggil, kita boleh guna di dalam kita punya sistem kita, interface sistem kita. So, macam mana nak panggil library icon ni? Kita nampak dekat sini ni. Dia ada sini link, style sheet, apa ni, font awesome ni. So, kita copy yang ini. Okey, kita copy baris ini. Kita copy dan kita pastekan di bawah sini. So, dia akan panjang macam tu. So, kita ada 3. 1,
2 dan 3. So kita ada 3 link yang mana dia akan panggil library luar. Okey, dah settle pada bahagian tu, barulah kita start buat kita punya pengubahsuaian pada antara muka kita. Kita start buat file template. Okey. So file template kita, so sekarang ni file template kita kosong, putih. Kalau kamu suka file yang warna putih, okey, kalau kamu suka interface yang putih, proceed. Teruskan saja. Okey, kita tak payah buat bahagian ni. Tapi kalau anda kata kamu suka antara muka belakang ni, background belakang ni yang berwarna-warni, okey, yang berwarna-warni. Contoh kita nak gunakan warna pink. Contohnya warna pink. Matilah background warna pink. Okey, kita letak kat sini kelas sama dengan w3 tolak pink. Ingat w3.css ni kita akan copy dia punya kelas. Kita akan put kelas, kita akan letakkan kelas ni di dalam tag HTML. So apabila kita refresh dekat sini, keseluruhan ni akan jadi warna pink. Okey, so kalau kita tak suka warna pink, dia ada pilihan color lagi. Kita boleh buka pada color ni. Ini bahagian kita punya rujukan asas ni. Dekat website W3 ni, tengok bahagian W3 CSS ni, color. So dia ada banyak color lagi kat sini. Okey, kalau kamu peminat warna hijau, hitam, warna hijau, letak kat sini green. So bila kita refresh pada kita punya yang ini, kemudian dia akan jadi warna hijau. Okey, so terpulang kepada kamu. Kalau kamu nak gunakan color. Andai kata kamu tak nak gunakan color, kamu nak gunakan gambar, background. So kamu download background daripada mana-mana tadi, ataupun kamu search dekat sini background. Contoh cikgu buat white street wallpaper. Contohnya okay, kita nak gunakan background yang ini. Okey, kita nak gunakan background ini pun tak ada masalah. Okey, kita boleh just terus kita print screen saja background ni. Okey, kita terus print screen dan kita save. Okey, tapi cikgu dah sediakan dah background cikgu. So cikgu akan gunakan background yang cikgu ada tadi tu lah. So apa kita nak buat kat sini? Macam mana kita nak panggil background? Kita just type background sama dengan, so dekat mana background cikgu ada? Dekat folder images. Nampak? Folder images, background cikgu nama back.png. So dekat sini kita kena call folder dulu. Sebab apa? Sebab gambar tu berada di dalam folder images /back.png. Okey, so bila cikgu refresh, nampak? Cikgu dah dapat satu background yang bolehlah menariklah juga di mata cikgu. Okey, so settle. Kalau tak nak guna background, nak guna color, letaklah color dekat situ. Okey, kalau tak nak guna background, kamu nak guna color juga. Okey, gunakan kelas dan warna. Tapi kalau kamu nak ada background, so kita gunakan background pada tag body ni. Okey, settle. Okey, so sekarang ini kita nak tengok pula kita nak start buat kita punya interface. Okey, first kali kita akan buat pada header. Kita akan buat pada header. So apa yang kita nak buat dekat sini? So kita akan gunakan satu yang dipanggil sebagai container. Okey, kita akan gunakan container. So nak buat macam mana? Just copy sajalah container ni. Kalau rajin type. Kalau malas type macam cikgu, copy dan paste dekat sini. Okey, so bila cikgu refresh dekat sini, nampak? Dia akan keluar simple punya container, tak ada color. So let's say cikgu nak letak color. Macam mana letak color? Kita type W3 tolak warna apa yang kita nak. Cikgu suka warna pink. Okey, hentam warna pink. Hantam sama dia warna pink. Okey, so dia akan keluar warna pink macam tu. So background kita ada gambar dan kita punya header kita warna pink. Okey. So pergi kepada file header, buka file header. Nampak kita punya tajuk kita ni kan? Ada tajuk sistem ni. Copy tajuk sistem ni dan kita pun paste di sini, di tengah-tengah kita punya header ni. Okey, di sini. So bila kita refresh nanti, so dia akan jadi macam tu.
Okey, tulisan buruk. Okey, cikgu faham. Tulisan ni tak begitu menarik. So, macam mana kita nak ambil tulisan yang menarik dekat sini? So, kita pergi kepada Google. Kita gunakan Google Font. So, kat sini dia ada banyak tulisan yang menarik yang boleh kita guna. Okey, let's say kita nak guna tulisan yang mana. Ini bolehlah, pilihlah yang mana yang kamu rasa menarik. So, kalau macam cikgu nak guna yang ini. Cikgu nak guna yang ini. Kamu tengok, nak gunakan file, nak menghasilkan tulisan begini pada kita punya sistem, apa yang kita kena buat adalah, okey, buka try it yourself, dan kita akan copy dia punya library dia. Nampak, ini library dia. Okey, ini library dia. So, kita copy library dia, copy, dan kita paste di bawah ni, di atas header ni. So, kita copy satu lagi library. Nampak? Kita ada library. Okey, library untuk tulisan. Okey, kita dah ada library untuk tulisan. So, apa kita nak buat seterusnya? Kita akan copy kelas dia ni. Kita akan copy kelas ni. Nampak? Kita copy kelas ni. Copy. Dan kita akan paste di bahagian kita punya title kita ni. Heading satu ni. Okey, kita paste kelas. Ingat, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak copy kelas sahaja. So, bila kita copy kelas, kita tengok apa yang jadi. So, dia akan jadi macam tu. Kenapa tak ada belang-belang pun? So, kita ubah tulisan warna kita. So, kita ubah tulisan warna. Macam mana nak ubah tulisan warna? Okey. Warna tulisan tu. So, kita type W3 tolak. Kenapa huruf besar? W3 tolak. Teks tolak. Contohnya, kita nak guna hitam. Black. Okey, so bila cikgu refresh dekat sini, so cikgu akan dapat hasil yang macam tu. Okey, masih tak menarik kan? Sebab tulisan dia terlalu kurus. Okey, tak ada masalah. Tulisan dia kurus, tak ada masalah. So, kita letak dekat sini, kita letak bold, B. Tag B. Tag B ni bermaksud bold. Bold ni maksudnya dia akan besarkan sikit saiz tulisan kita tu. Okey, so B. Okey, so bila kita refresh, nampak, kita akan dapat tulisan yang macam tu. So, anda kata tak suka warna hitam ni, cikgu saya tak suka warna hitam ni. Okey, tengok dekat sini semula color apa yang kamu minat. So, anda kata kamu suka sangatlah dengan warna teal ni. Okey, letak dekat sini teal. W3 text warna teal. Okey, bila kita refresh dekat kita punya ni, kita akan dapat macam tu. Okey, so let's say kita nak letak icon dekat sini. Macam mana kita nak letak icon? So, okey, macam mana kita nak letak icon dekat sini. So, nak letak icon, macam mana nak buat? Kita type dekat sini far icon. Okey, dia akan pergi kepada satu website Font Awesome Icon ni. Okey, dekat sini. Okey, type lah apa yang kamu nak kat sini. Dia akan bagi banyak ikon yang menarik untuk kat kita. So, kamu boleh pilih lah apa-apa ikon yang kamu nak. Let's say cikgu nak ikon kamera ni. So, cikgu just copy dia punya yang ini. Link yang dia bagi ni. Dan cikgu letak di sebelah cikgu punya tajuk tadi tu. Okey, so bila cikgu refresh dekat sini, kita tengok. Dia keluar gambar kamera. Gambar ikon tadi tu. Okey, itu kalau cikgu letak di bahagian bold. Okey, kalau cikgu tak nak letak di sini, cikgu nak letak tempat lain. Contohnya kalau cikgu letak di luar kawasan H1 ni. Apa yang jadi? Cikgu letak di kawasan ini. Okey, so apa yang jadi? Bila cikgu refresh, nampak dia akan keluar satu yang kecil kat sini. Okey, so kita letakkan benda yang senang, kita letakkan di sebelah sini sajalah. Okey, kita letakkan di sebelah tu sajalah. So dia keluar kat situ. Tapi nampak tak cantik lah sebab dia ada jarak dekat situ. So kita jarakkan dia kat situ sikit. Okey, dia tak ada jarak. Okey, dia ada jarak dekat situ. So kita spacebar kat situ jarak dia. Kita jarakkan dia sikit. Okey, dah jarak dah. Okey, so andai kata kita nak letak satu lagi ikon dekat belakang dia ni. So, kita just paste dekat sini saja. Okey. So, maksudnya ikon berada di antara perkataan a smart quiz ni. A smart quiz portal ni. Okey. So, bila kita refresh.
So dia akan ada di kiri dan kanan. So anda kata tak suka dengan ikon ni, nak tukar ikon lain pun boleh juga. Pilihlah ikon apa kat sini. Contohnya kamu nak buku. Book. Okey, ambil lah book ni. Okey, ambil dia punya ikon dia ni. Address sebagai ikon dia. Okey, tukarkanlah dekat sini. Okey. So di antara I hingga I ni. Okey, kita tukarkan dengan buku. Book. So bila kita refresh dekat sini, so dia akan ada gambar buku. So buatlah ikut kreativiti kamu. So seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita nak buat bahagian, dah selesai dah bahagian header kita. Bahagian header kita dah selesai. So ini baris yang panjang. So kamu boleh, tak ada masalah, kamu boleh enter begitu supaya ianya nampak lebih senang untuk kamu edit. So boleh enter macam tu, tak ada masalah. Okey. So boleh enter macam tu. So tak ada masalah. So kalau kamu nak tukar apa benda pun tak ada masalah kat sini. Okey. So a smart quiz portal ni, ini tajuk kita asal. So lepas tu dia keluar a smart quiz portal dekat sini. So seterusnya, so macam mana kita nak buat pula kita punya menu. Menu yang cikgu nak kongsikan dekat sini adalah vertical menu. So kita pergi dekat navigation. Pergi dekat navigation. So kita nak buat menu yang paling simple di dunia, menu yang ini. So dia ada banyak contoh menu dekat sini, kamu boleh pilih kamu nak dia punya bentuk macam ni ke macam mana ke, kamu boleh pilih menu-menu yang ada dekat sini. So tak semestinya gunakan menu yang cikgu tunjuk. So dia ada banyak jenis menu dekat sini. Okey. So kamu boleh pilih lah menu mana yang kamu nak. Okey, kita tengok yang pertama sekali, contoh kita ambil menu yang paling simple sekali. Okey, kita ambil basic navigation ni. So kita copy dia. Kita ambil basic navigation dan kita copy dan kita paste dekat menu ni. Kita paste dekat menu ni. Okey. Setelah kita paste dekat menu, kita try tengok apa yang jadi dekat kita punya ni. So nampak dia akan ada menu dekat sini. Okey, so bila dah ada menu dekat sini, kita nak ubah supaya menu kita yang ada dekat sini selari dengan menu yang kita ada. So buka file header. Kita punya file header ni, nampak kita ada bahagian menu. Okey, dia ada bahagian menu ni, bahagian menu murid. So apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah kita nak ubah suai kita punya menu kat sini supaya ianya selari dengan menu yang dah kita setting asal ni. So apa yang kita nak kena buat adalah yang pertama sekali adalah kita copy kita punya yang ini. Kita copy kita punya ini, kita copy dan kita pastekan di sini. Okey, kita pastekan di bawah ni. Okey, lepas kita paste, kita kena buanglah dia punya simbol pipe ni, yang garis lurus ni. Kita buang dan kita buang juga HR. Okey, selepas kita dah buang yang itu, langkah seterusnya adalah kita kena copy dia punya kelas. Okey, copy dia punya kelas. Kita copy dan kita pastekan kelas yang ada kita ambil tadi ni dekat dalam tag A ni. Okey, kita copy. So akan ada dua dekat sini. Okey, seterusnya apa lagi yang kita nak kena buat? Kita kena ubah suai yang ini. Okey, kita kena ubah suai yang ini. So apa yang kita nak buat kat situ adalah kita akan type kat situ. Span dan kita paste kita punya kelas tadi tu. Okey, kita tukarkan daripada 2 kepada 1. Okey, kita paste dekat sini. Okey. Dan span yang ini ni kita ubah, kita letak dekat belakang. Kita cut, kita ubah, kita letakkan di belakang. Okey, macam mana nak ubah tak di belakang? Tambah titik 2. Okey. Kita paste kat situ. Okey. Selesai ubah suai bahagian ini. Okey, selesai ubah suai bahagian ini. So bahagian seterusnya, apa kita nak kena ubah suai lagi? So kita akan tambah dekat sini echo. Echo pula, else echo. Okey, kita tak else echo, apa kita tambah? Span. Okey, sama juga macam tadi ni, yang ini ni kita ambil bar item saja, button kita buang. Kita tak nak buat button, kita nak buat perkataan dia saja. So nak senang, kita copy yang ini. Kita copy kat sini. Okey, jangan lupa buat penutup dia.
Okey, dan kita letak dekat situ selamat datang. Sila log masuk. Contoh kita gunakan perkataan tu. Selamat datang, sila log masuk. So bila kita refresh dekat sini, so dia akan ada selamat datang, sila log masuk. Okey, dan kita sekarang ni kita dah boleh buang kita punya link atas ni, A atas ni. Ingatlah yang ini dah kita dah boleh buang. Okey. So ini settle dah menu kita. So menu-menu tadi akan keluar apabila kita dah login sebagai murid. Sekarang ni kita tak login sebagai murid, dia tak keluar. Nanti apabila kita dah login sebagai murid, barulah menu-menu tu akan keluar. Okey, selesai bahagian murid. So kita buat pula bahagian isi kandungan. So kita buat bahagian isi kandungan. So apa yang kita nak buat kat sini, kita buka div baru. Div kelas sama dengan W3 tolak container. Okey, so ini bahagian isi kandungan. Okey, bahagian isi kandungan. So kemudian ini pun sama juga bahagian footer. Kita copy paste lah, senang. Kita copy dan kita paste dekat sini. So ini bahagian footer. So footer kita dah buat sebelum ni. Kita buka footer kita buat ni, kita copy saja footer yang ada ni. Kita copy HR, kita dah tak copy Kita copy footer yang kita ada, kita paste dekat sini. Okey, pastikan indent dia cantik lah supaya senang kita nak baca kod kita tu. Okey. So bila kita refresh, nampak kita dah ada footer. Tapi footer kita tidak ada warna. So macam mana kita nak warnakan footer kita? Okey, pada container footer ni kita letakkan warna dia. Contoh W3 tolak blue. Contohnya. So dia akan jadi warna biru macam tu. Okey. So warna-warna ni kamu pilihlah warna-warna yang menarik. Okey, cikgu akan letak warna yang huduh-huduh lah. Contoh cikgu letak hitam lah, blue terlalu huduh. Okey, terlalu buruk. Jadi kita letak warna hitam lah. Okey. So kita punya tapak kita, template kita dah selesai. Okey. So apa lagi yang kita kena buat? Okey, kita buka file header dan jangan lupa untuk copy session ni. Ini penting. Kalau kamu tak copy yang ini, kamu login tidak akan berjaya. Next time kamu login, kamu tak akan berjaya. Okey, kita copy session kita ni, copy dan kita paste di atas sekali. Nampak ni .type ni, kita paste di atas sekali. Ingat, session start mesti berada di atas sekali sebelum jumpa kod-kod yang lain. Okey, dah selesai kita punya ni. So, ini langkah terakhir. Kita nak potong kita punya file template untuk dimasukkan ke dalam file header dan juga file footer. Okey, kita nak masukkan ke dalam dua file ni. Ini tapak yang kita dah buat. Kita nak masukkan ke dalam header dan ke dalam footer. So, apa yang kita nak kena buat sekarang ni, kita akan copy dan paste. So, kita tengok perkataan isi kandungan ni. Isi kandungan ni, container, isi kandungan, div ni. So, kita enter lah. Kita bagi dia jarak supaya kamu senang nampak. Okey. So, semua kod yang berada di atas perkataan isi kandungan ni yang cikgu slide 50 ni, ke atas, kita copy, dan kita akan paste ke dalam file header. File header nak senang, select all, dan kita pun paste. Kemudian, apa saja yang berada di bawah footer, bawah isi kandungan ni, okey, kita copy dan kita letakkan di dalam footer. Kita buang file kod asal footer ni, kita paste. Okey, so kita try tengok apa yang jadi. So kita try tengok, kita buka file index. Index.php. So kita dah nampak dah. Okey, bila kita buka pengguna baru pun nampak kita dah masukkan kita punya file header yang dan footer yang kita buat tadi tu dah ada di dalam sistem asal kita. Okey. So seterusnya kita nak cantikkan lagi, kita akan buat iklan. So macam mana kita nak buat iklan? So contoh yang macam ni tadi ni. Contoh macam tadi ni kita tengok. So dia ada iklan, contohnya tadi yang ini. So dia ada iklan kat sini. Okey, dia ada apa-apa yang kamu boleh letaklah kat sini. Dan kita akan kita akan tengok macam mana kita nak buat slideshow macam ni.
Okay, so first kali kita nak buat iklan ni dulu. Yang 1, 2, 3, 4 ni. So iklan yang 4 ni, macam mana kita nak buat? So, ni boleh tutup lah. Setelah selesai dah yang ni, kita buka file baru, kita namakan sebagai iklan underscore bawah .php. So kita nak buat iklan di bawah. Okay, kemudian pada file footer, ni, di bawah close tag div ni, di atas tag footer ni, comment footer ni, kita letak dekat situ, kita call file PHP dekat situ. Include iklan bawah .php. Okay, so nanti dia akan call. Okay, bila kita try, kita refresh dekat sini, dia akan call file yang kita buat tadi tu. Okay, so pada file iklan, apa yang kita nak buat? Kalau kita tengok dekat ni contoh, dia ada 4 bahagian. So kalau satu bahagian macam ini, kita panggil dia container. Okay, kita panggil dia container. Okay, tapi kalau ada bahagian part-part yang pecah-pecah begini, sama ada 2 atau 3 ataupun 4 macam ni, kita kena rujuk pada bahagian responsif. Kita akan rujuk bahagian responsif. Nampak? Ini kalau nak pecah 2 macam ni, pecah 3, pecah 4. So dia maksimum kita boleh pecah sehingga 4. Okay, maksimum 4. Kalau kita gunakan layout, kita gunakan cell, kita boleh pecahkan sehingga 12. Okey, tapi tak nak kita gunakan responsif ni saja, row dengan kita punya ni, kita punya responsif ni, kita nak pecah kepada maksimum 4 sahaja. Okey, so sekarang ni dia tengok, ini cara nak pecahkan interface kita kepada 2. Okey, kalau 2 kita panggil dia sebagai half. Half nak pecahkan 2. Okey, nampak dia nak pecah 2 ni, kelas dia adalah namanya W3 tolak half. Kalau kita nak pecah 3, W3 tolak third. Kalau nak pecahkan 2/3, kemudian ini 1/3, kita akan gunakan 2 third dan juga third. Okey, kamu boleh rujuk apa nama kelas yang ada dekat sini. Okey, kalau 3/4, 3 quarter. Kalau 1/4, quarter. So kita nak pecahkan 1/4, 1/4, 1/4. So kita nak pecahkan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. So kita akan gunakan quarter. So tengok dekat sini yang mana ada 1/4. So yang ini quarter, quarter, quarter. So kita copy. So kita copy quarter ni. Copy dan kita pun paste di dalam iklan bawah. Okey, kita paste di dalam iklan bawah. Okey. So, bila kita refresh pada kita punya yang ini, nampak dia akan keluar dekat sini. Tapi, kita belum menarik lagi lah. Kita ubah sesuai supaya ianya nampak lebih menarik. Okey, so kita start ubah sesuai. So, langkah pertama kita kena buang ni, warna green ni. W3 green ni. Okey. Buruk sangat lah kalau kita letak warna hijau kat situ. So, W3 green kita buang. So, dia tak ada color lah. Dia akan transparent macam ni. So, seterusnya apa kita nak buat dekat sini adalah kita letakkan W3 tolak center. So, bila kita letak W3 tolak center, semua tulisan ni akan berada di center masing-masing. Di center bahagian container masing-masing. Okey, so dia ada 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. So, langkah seterusnya apa kita nak buat? Apa yang kita nak buat seterusnya? Sekarang ini, kita nak letakkan 1 lagi container. Kita nak letak 1 lagi container. Okey, kita akan letak 1 container. Div class W3 tolak container. Okey, dan kita letak container. Okey, close tag div ni kita letakkan di bawah sini. Okey, pastikan kita punya indent kita jaga supaya senang kita nak faham kod yang kita type. So, dia tak akan ada apa-apa. Sebab apa? Sebab kita belum letak lagi interface. Tapi sekarang ni kita letak lagi tag color dia. Tapi sekarang ni dia akan sepatutnya dia akan ada satu kotak dekat sini. Okey, so macam mana kita nak nampakkan kotak tu? So kita letak W3 tolak white. So, tadi dia transparent. Sekarang ni kita nak letakkan color putih. So nampak dia akan ada color putih kat situ. So tak cantik lagi, kita nak letakkan bayang-bayang, shadow sikit. So W3 tolak cut. So bila kita refresh, dia akan ada bayang-bayang dekat situ.
Okey, kita akan repeat proses ini untuk keempat bahagian ni. So, kita akan repeat proses ni ke empat bahagian. Cara senang dia macam mana? Cara senang dia, copy yang ini. Copy. Okey, buang. Kita paste 4 kali. 1, 2, 3. Okey, so dia akan ada 4. 1, 2, 3, 4. So, bila kita refresh, nampak kita akan dah ada 4 kotak ni. Okey, dan kalau kita perasan, dia ni bercantum. Di antara atas ni dengan bawah ni bercantum. Yang ini dengan atas ni pun dia bercantum. So, macam mana kita nak jarakkan dia sikit supaya nampak lebih menarik. So, dekat sini kita letakkan W3 tolak margin. Margin top. Kalau margin top, apa yang berlaku? Dia akan ada jarak di atas. Nampak? Dia akan jarakkan sikit di atas. Kalau kita nak letak yang bawah, W3 tolak margin bottom. So, bila kita refresh, dia adakan jarak yang bawah ni sikit. Okey, so dah selesai kita punya tapak, barulah kita hiaskan apa yang ada isi kandungan yang dalam ni. So, kita nak letak apa sekarang ni? Kita nak letak icon. So, kita nak letak icon. So, kat mana kita nak rujuk? Kita rujuk font icon ni. Okey. Font awesome ni, kita contohnya kita nak letak gambar apa. Letaklah, kamu pilihlah icon apa yang kamu rasa kamu suka. Cikgu letakkan ikon ni. Suka-suka hati cikgu letak ikon ni. Okey, tak apa. Ini untuk pembelajaran saja. Okey, cikgu letak ikon tak mandi. Okey, cikgu letak ikon tak mandi. Bila cikgu refresh dekat sini, tak mandi cikgu. Tapi ala comelnya tak mandi cikgu. Kita nak besarkan dia lagi. Apa kita nak buat? Dekat kelas yang ini ni, kelas yang ini, kita letakkan kat sini W3 tolak jumbo. Jumbo ni maksudnya size font yang paling besar. Okey, jumbo. So, nampak dia dah jadi besar macam tu. Okey, so selesai satu font. Okey, kita tak suka color font macam ni. Okey, so kita nak tukar warna font. Apa kod untuk tukar warna font? W3 tolak text. Text, kemudian pilih warnanya. Apa kita nak? Kalau kita suka merah, okey, red. Warna merah. So, kita refresh, dia akan jadi warna merah. Okey, kemudian kita nak letak sedikit tulisan dekat sini. Okey. Nak letak sedikit tulisan dekat sini P. Mandi dulu. Mandi sebelum belajar online. Okey, mandi sebelum belajar online. Contoh, ini cikgu bagi contoh. So, kamu gunakanlah ayat-ayat kamu sendiri. So, gunakanlah ayat-ayat kamu sendiri. Jangan ikut cikgu. Kalau kamu ikut cikgu, keluarlah nanti mandi sebelum belajar online. Okey, so gunalah ayat-ayat kamu sendiri. So, sekarang ni, okey, let's say, kita teruskan untuk buat kesemuanya sekali. Okey, kita teruskan untuk buat kesemuanya sekali. So, kita try, kita copy. Senang-senang kita copy paste sajalah. Benda ni senang saja, kita copy dan paste saja. Tak perlu kita nak fikir banyak-banyak. Okey, paste dekat sini. Paste dekat H2 dia tu. Paste dekat H2. So, bila kita refresh, dia akan ada macam tu. So, tukarlah ikon dia. Tukarlah. Kamu tukarlah ikon macam mana pun. Okey, pilihlah ikon apa yang ada kat sini. Okey, ini ikon ni. Ambillah ikon ni, cutlery. Okey, cutlery pun kita hentam sajalah. So, tukar kat mana? Tadi bath. Bila bath ni, dia akan keluar gambar tak mandi ni. So, kalau kita guna cutlery ni, so dia akan keluar gambar sudu garpu tadilah. Okey. Okey. So, dekat sini kita letakkan tulisan sedikit. Okey. Copy, okey. Kita letak tulisan sedikit. P. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan sebelum belajar online, guys. Okey. So, bila kita refresh, nampak? Dia tak sama. Tak apa, lagi cikgu akan tunjuk macam mana cara kita nak bagi sama sizekan dia. Okey, kita proceed dululah. Kita teruskan untuk gambar-gambar yang lain ni. Kita selesaikan dulu. Kita ambil sajalah yang mana-mana yang ada. Okey, yang ini address book O. Okey, kita copy. Dan kita letak dekat sini. Bath ni kita buang. Okey, far bath ni kita buang, kita paste. Okey, bila kita refresh. Okey, ni so kita pilihlah 4 ikon yang kamu nak. Okey. Termometer pun hantam sajalah. Far thermometer half ni.
Okey, kamu pilihlah ikon-ikon yang bersesuaian dengan kamu punya sistem. Okey, ini cikgu ambil ikon-ikon yang tak ada kaitan supaya tak ada budak-budak tirulah, supaya tak ada pelajar yang tiru cikgu. Okey. Cikgu tak nak kamu tiru cikgu 100% sebab cikgu gagal lah. Bagi cikgu, cikgu gagal lah kalau kamu tiru cikgu 100%. Okey, cikgu gagal mencungkil bakat kamu. Okey, so kita letakkan title dekat dia punya tajuk kat bawah ni sikit, perkataan kat bawah ni sikit. Okey, kita letak P. Ini apa? Jangan lupa ajak kawan-kawan untuk kelas online. Okey. Jika demam, tak perlu belajar online. Kalau ada yang tiru juga ayat cikgu macam ni, memang cikgu tak tahulah. Kena ketuk kepala dengan cikgu kamu lah. Okey, guys, sekarang ni dia tak sama. Nampak? Saiz dia ni dah tak sama. So, macam mana kita nak bagi dia sama tinggi? So, kita akan tambah sedikit style dekat situ, supaya dia sama tinggi. So, kita tambah dekat mana? Kita tambah dekat div container kita ni. Okey, dekat card ni kita tambahkan sedikit style. So, apa style yang kita nak tambah? Style sama dengan hi. Okey, berapa saiz cantik? 150 lah katakan. 150 px kita cuba. So, 150 px kita copy dan kita paste di 4 tempat tadi tu. Di belakang card tadi tu kita paste. Satu lagi. Okey. So, dah ada 4 tempat kita dah paste ni. Di belakang card ni kita letakkan style high dia 150. Card high 150. Card high 150. So, bila kita tengok dekat sini, dia dah jadi sama size, sama level lah semua. Okey. So, kita klik kat sini, sama juga. So, kalau kita nak tengok kita punya menu tadi tu, jadi ke tidak, kita masuk kat sini 1, 2, 3, kita login sebagai murid. So, nampak? Kita dah dapat dah menu yang kita ada tadi. Login dan, laman utama dan logout yang kita dah buat tadi tu. So, yang ini dia akan ada. Sebab apa yang dia ada? Sebab dia kita letakkan dia di dalam folder footer. Okey? Kita letakkan dalam folder footer. So, sekarang ni seterusnya kita nak buat apa? Kita nak buat satu slideshow di atas ni. Macam ni. Slideshow yang simple sangat macam ni. Kita nak buat slideshow yang simple macam ni. So, apa yang kita nak buat? Kita buat file baru. File baru lagi. Iklan atas. Iklan atas. Okey, sorry. Iklan _atas .php. Okey. So, dekat sini, kita nak buat, kita terpulang kepada kita. Sama ada kita nak letak gambar sekeping tak bergerak pun boleh juga. So, itu lagi senang. So, kita buka div class sama dengan container, w3 tolak container. So, kita nak letak gambar. Contoh, kita nak letak gambar banner ni. Sekeping, tidak bergerak. Okey, gambar sahaja. Gambar sekeping sahaja. So, apa tag yang kita gunakan? Apakah kod yang gunakan untuk memasukkan gambar? So, kita gunakan img src. Src ni source. Maksudnya, gambar tu berada di mana? So, sekarang ni gambar kita ni berada di dalam folder images dan nama gambar. So, dekat sini kita type images / apa nama gambar kita? s1.jpg. Dan kita letak kelas kat sini satu lagi. Kelas w3 tolak image. Okey, w3.image ni, tolak image ni maksudnya kelas untuk gambar. Nanti dia akan setkan gambar kita supaya size dia cantik. So, bila kita refresh tak keluar. Kenapa tak keluar? Sebab kita belum letakkan, kita belum panggil lagi file iklan atas ni. Okey, kita belum panggil lagi file iklan atas. So, kita nak panggil dekat mana? Contoh, kalau kita nak panggil dekat file index, kita letak kat sini. Include iklan atas .php. So, bila kita refresh nanti, so dia akan keluar dekat sini. Okey, so dia akan keluar kita punya gambar yang kita masukkan tadi. So, nampak buruk kan? Memang cikgu nak tunjukkan buruk. Cikgu nak ajar skill saja dekat kamu. Cikgu tak nak ajar bagi cantik. Cikgu nak ajar skill saja. Kamu gunakanlah skill yang cikgu ajar ni untuk cantikkan sistem kamu. Okey. So, kita tak nak bagi ni lah gambar statik. Kalau siapa yang minat gambar statik, teruskan dengan gambar statik ni. Kalau siapa yang tak suka gambar yang statik ni, dia suka yang slideshow macam ni. Cikgu percaya ramai yang suka yang slideshow macam ni. So, kita letakkanlah gambar slideshow. Tapi untuk buat gambar slideshow,
kamu kena ingat bahawa ketiga-tiga keping gambar yang kita nak gunakan tu, ketiga atau empat atau lima, berapa banyak kamu nak guna pun tak ada masalah. Kesemua gambar yang kita nak guna tu, kita boleh, kita kena setting dia sama size. So, macam mana kita nak setting sama size, cikgu kongsikan sekali lagi. Kita buka dekat website FreePix. Okey, contohnya banyak lagi website yang ada untuk image percuma, tapi cikgu suka guna yang ni. So, kita type kat sini online. Type kat sini online learning banner. Okey, online learning banner. So, kamu pilihlah banner-banner. Dia ada banyak banner dekat sini yang menarik, yang boleh menarik perhatian kamu. Okey, kamu pilihlah banner mana yang kamu nak. Okey, contoh yang ni macam yang cikgu guna. So, apa yang cikgu buat? Cikgu klik kanan, open image in new tab. Open image in new tab. Okey, dan kita besarkan dia. Okey, kita gunakan kita punya light shot yang cikgu dah kongsikan dalam video sebelum ni. Okey, kita select dia. Select yang ini. Nampak size dia, kita kena ingat 1242 darab 410. So, dan kita pun save. Save dekat mana? Save dekat folder images kita. Save lah dekat folder images kita. Okey, save dekat folder images. So, save dekat folder images ni. So, dah lepas kita save, kita dah selesai yang ini, kita print screen pula yang ini. Pastikan size dia sama dekat sini. Size yang atas dengan bawah sama. So, nak tengok macam mana size sama, tengok pada dekat sini. So, kalau tak sama, adjust lah kat sini. Kalau tak sama atas, adjust kat sini. So, itu cara untuk dapatkan gambar yang sama size. Okey, katakan kamu tak suka sangat dengan tulisan ni. Okey, kamu tak suka dengan tulisan ni. Okey, masa kamu select tu, kamu nak print screen tu, kamu boleh padam dulu. Okey, kamu boleh padamkan dulu tulisan ni. Okey, padam. Cikgu dah kongsikan cara ni dalam video sebelum ni, kamu boleh rujuk. Okey, padam semua ni. Dan kita letakkan tulisan yang baru. Okey, tulisan, letaklah apa-apa tulisan kat sini. Okey. PDPR lebih mudah. Okey, contohnya lah PDPR lebih mudah. So, kita save. Dan kita save. Okey, dah selesai dah 2 gambar, 3 keping gambar, 4 keping gambar. So, berapa gambar pun kamu nak, tak ada masalah. As long as size dia sama. Okey, itu cara nak dapatkan gambar yang size sama lah. Sekarang ni kita nak buat daripada kita dah ada gambar size yang sama. Kalau macam cikgu dah ada 3 keping gambar size yang sama. So, macam mana cikgu nak jadikan dia slideshow? Dia bergerak-gerak. So, pada dekat kita punya W3 ni, dia ada satu yang dipanggil sebagai slideshow. Okey, satu slideshow. So, dekat slideshow ni ada macam-macam jenis. Kamu nampak? Kamu nak macam ni pun boleh juga. Tapi kita buat nak yang automatic. Dia berjalan sendiri. So, kita pergi slideshow yang bawah sekali. Okey, kita pergi slideshow yang bawah. Kalau kamu suka yang macam ni, okey, boleh guna. Copy dia punya, buka try it yourself ni. Dan copy semua ni, ubah nama gambar saja. Tapi cikgu nak tunjuk yang ini. Multiple slideshow on same page. Cikgu nak guna yang ni. Ataupun kita guna yang ni lah, cikgu dia menarik animated slideshow. So, kita buka kat sini animated slideshow ni. Dan kita copy dia punya ni. Kita copy semua kod dia yang ni. Kita copy. Dan kita paste dekat iklan atas. So, kalau kamu nak guna sekeping gambar saja, still kayak ni. Tapi kalau kita tak nak, kamu nak buat yang ni, kita gayakan yang kat sini. Kita paste dekat sini. So, kita paste. So, bila kita refresh balik kita punya yang ini tadi, nampak? Dia akan keluar apa-apa file yang, tulisan yang ada pada file iklan atas tadi tu. So, apa yang kita nak buang, kita buang yang ini dulu lah. Buang kontainer pertama ni dulu. Kita buang kontainer pertama. So, bila kita refresh, dia tak ada gambar. Nampak? Gambar dia tak jumpa. Sebab apa? Sebab dia tak tahu source gambar ni. Gambar ni tak wujud dalam folder kita. Okey, kita samakan dia punya indent dia supaya senang kita nak ubah sesuai. Okey, kita samakan indent dia. Okey, so sekarang ni gambar kita ada kat mana? Kita nak ubah dekat mana? Kita akan ubah dekat source dia. Source dia ni, apa dia? Source dia adalah image, kemudian gambar pertama S1. So, dekat sini kita ubah images/s1.png.
JPEG. Okey. So kemudian kita copy paste sajalah, lebih mudahlah kita copy paste. Kita ada 3 keping gambar, S1, S2, S3, S1, S2, S3. So bila kita refresh balik dekat sini, nampak dia dah keluar dah kat sini. Tapi arah dia keluar adalah arah daripada atas ke bawah. Masih tak menarik lagi. So kita nak buat dia macam orang kata apa? Dia fade in fade out macam itulah. Okey, so kita pergi dekat mana kita nak edit, kita nak rujuk dekat mana, kita rujuk dekat animation. So dekat animation ni kita tengok, kita ambil fading, animate fading ni. So kalau kamu nak dia keluar daripada atas top, okey, macam yang inilah. Ni animate top. Animate top dia akan keluar daripada atas. Okey. Animate top dia akan keluar daripada atas. Tapi kita nak dia fade in fade out. So kita buang yang animate top ni, kita gantikan dengan animate fading. Okey, kita gantikan dengan animate fading. Okey, so kita refresh. Nampak? Tapi gambar kita masih kecil. So masih kecil, apa kita nak ubah sesuai? Kita nak ubah sesuai macam mana gambar kita supaya dia nampak lebih besar. Okey, kita buang dua benda ni. W3 section ni dengan style ni. Kita buang itu. Okey, kita buang dia. Bila kita refresh, nampak dia dah besar macam tu. Tapi masih belum menarik lagi lah, sebab dia masih ada ruang yang besar kat sini. So apa yang kita nak kena tambah dekat sini? Kita tambah satu lagi, div class W3 tolak container. Itu tutup. Okey, close tag div ni kita letakkan di bawah. Kita letakkan di bawah ni. Paste. Okey, so bila kita refresh, nampak dia macam lebih besar sedikit lah. Okey, dia lebih besar sedikit lah dia punya size dia. Kemudian apa lagi kita nak buat? Okey, apa lagi kita nak buat? Kita kena buang style ni. Style ni kita buang. Style ni kita buang. Dan style ni kita buang. So bila kita refresh, okey, dia dah sengit macam tu. Okey, nampak dia dah sengit macam tu. Okey. Okey, so sekarang ni apa yang berlaku? Sekarang ni kita tengok. Kita tengok apa yang berlaku. Kita punya ni sengit kat sini kan. So macam mana kita nak bagi dia center balik kat sini? So apa yang kita buat? Kita letak W3 tolak class image. Asal gambar saja kita kena letak W3 image. Okey, asal depan dengan gambar saja kita mesti letak W3 image. Okey. So bila kita refresh, so dia akan ada center macam tu. Okey, dia akan center macam tu, lebih kurang macam tu lah. So sekarang ni kami nampak, kita tengok ada kat atas ni ada gap kan. Tak ada tak ada gap kan, dia rapat kat atas ni kan dengan bawah ni kan. So apa macam biasa tadi kita dah buat, kita letakkan margin dekat sini, W3 tolak margin top. Kemudian W3 tolak margin bottom. Okey, kita refresh. Nampak dia ada gap sikit atas dengan bawah. Okey, so dia ada banyak lagi dekat sini, dia ada banyak macam-macam benda. Okey, macam-macam benda kita boleh letak. Kita boleh letakkan untuk hiaskan kita punya sistem kita. Okey, macam-macam benda kita boleh gunakan untuk hiaskan kita punya sistem. Kamu boleh gunakan dia. Okey, tak semestinya guna macam cikgu buat ni. Tak semestinya kat sini ada 4, kat sini slideshow. So teruklah kalau kamu ikut cikgu. Okey, so cikgu tunjuk skill, tunjuk macam mana nak dapatkan benda punya sumber dia. So kamu boleh explore sendiri sumber-sumber yang ada dekat sini. Okey, dia ada macam-macam gaya kamu boleh buat supaya nampak lebih menarik. Okey, supaya ianya nampak lebih menarik. Okey. Ataupun kamu nak guna yang ini ke, nak letak ini pun boleh, tak ada masalah. So nak letakkan tab. So dia ada banyak contoh, dia bagi kat kamu banyak pilihan. So kamu pilih dan gayakan sendiri kamu punya sistem kamu. Okey,
Dia ada banyak dekat sini, kamu boleh gayakan sendiri sistem kamu. Tak semestinya kamu ikut cara yang macam cikgu ni. Kalau kamu masih ikut sebiji macam cikgu, maksudnya cikgu gagal lah dalam mencungkil kamu punya bakat. Okay, so cuba explore. Okay, kalau salah tak ada masalah. Salah tak ada masalah, error tak ada masalah. Bila ada error, contohnya kalau kamu buat file header kamu problem, ada masalah. Okay, so buka balik backup kita tadi ni. Buka backup kita balik ni, klik dan tarik masuk ke dalam sini semula. Okay, so klik dan masuk, copy semula masuk ke dalam ni, ke dalam folder kita. So jadi kita akan ada balik folder yang asal lah, header yang asal. So selamat mencuba. Jangan mudah berputus asa. Explore semua part yang ada di dalam sini supaya kamu dapat lebih banyak idea-idea menarik. Okey. So itu saja daripada perkongsian pada cikgu. So untuk video seterusnya kita akan hias bahagian yang ini pula, bahagian login ni dan juga bahagian daftar murid baru. So semoga bertemu lagi di dalam video tutorial yang akan datang. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.